Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Langkah Dubai sekarang menjadi bibir-bibir di mulut-mulut. Macam mana tak? Sebutan di bibir-bibir. Inilah tahun baru ini banyak tersasul. Agaknya sebab ramai orang yang ramai orang yang menghayal, ramai orang yang pemeroyan perasaan sendiri dan talasyuk sendiri kot. Langkah Dubai hanya hayalan. Langkah Dubai ini hanya satu hayalan. Kalau benar-benarlah sudah cukup jumlah, kenapa mau pergi Dubai? Tak payahlah pergi Dubai. Di kedai mamak pun boleh jatuhkan kerajaan. Kalau betul cukup jumlah, tak payah langkah Dubai. Itu membazir saja. Kecuali memang terlalu banyak duit lah. Mereka ni terlalu kaya raya kot. Saya kadang-kadang heran mengapa mereka dalam PH sendiri ikut teruja dengan gembar-gembur tidak benar. Kononnya ada langkah Dubai untuk menjatuhkan kerajaan. PN yang semakin kehilangan sokongan dan setakat ini sudah 5 ahli parlimennya telah mengalihkan sokongan untuk mengukuhkan lagi kedudukan Anwar Ibrahim. Tiba-tiba PH pula yang percaya kerajaan hendak dijatuhkan. Beberapa orang menghubungi saya dan bertanya tentang kebenaran langkah Dubai ini. Saya sebenarnya sudah menulis sebelum ini bahawa kerja menggembar-gemburkan kononnya Anwar akan jatuh hanyalah kerja 2-3 orang TikToker saja yang sebelumnya ada penyokong setia. Yang sebelumnya adalah penyokong setia dan makan atas tapak tangan Najib Razak. Tetapi setelah Najib Razak jatuh, mereka jadi tertabur, tabuk mencari arah dan hanya baru-baru ini saja muncul beria-ia menunjukkan sokongan kepada PN. Tapi sepanjang risik-risik dengan beberapa pemimpin PN, mereka sendiri tidak pakai dan tidak peduli sangat dengan TikTokers berkenaan. Kata mereka, TikTokers berkenaan lebih menunjukkan kecenderungan kepada Tun Mahathir, bukan kepada PN. Begitupun siapa Tun Mahathir? Ahli parlimen pun bukan, ketua mana-mana parti pun bukan. Jadi siapa dia? Tak guna. Hakikatnya banyak pihak dalam PN sendiri tidak tahu menahu mengenai adanya langkah Dubai yang diheboh-hebohkan itu. Malah tidak peduli pun tentangnya. Kata mereka, apa langkah pun untuk menjatuhkan kerajaan buat masa ini adalah tidak relevan untuk diusahakan kerana mustahil boleh dijadikan kenyataan. Bahkan tiada pun pemimpin PN yang sebenarnya berusaha ke arah itu. Hanya 2-3 TikTokers saja berkenaan yang siang malam bercakap berkenaan dengannya. Walhal mereka bukanlah ahli parlimen dan tidak bercampur dengan ahli parlimen blok pembangkang. Langkah Dubai ini dihebohkan kononnya ketika ini kerana ketika ini di Pertuan Agong sedang bercuti di sana dan beberapa ahli parlimen dikatakan berusaha untuk bertemu baginda untuk merundingkan pertukaran kerajaan. Kononnya ada beberapa ahli parlimen berada di Dubai termasuk Azmin Ali, Saifuddin Hussein, Hamzah Zainuddin. Memanglah Azmin diketahui berada di Dubai, tapi sebagaimana dimuat naik dalam media sosial, beliau hanya bercuti bersama keluarga. Pokoknya beliau bukan ahli parlimen. Saifuddin Hussein juga menunjukkan di media sosialnya gambarnya sedang bercuti tapi tidak jelas di mana lokasi. Hamzah Zainuddin tidak dipastikan keberadaannya. Ada yang mengatakan di Dubai, ada yang di London. Beliau dikatakan sedang bercuti dengan keluarga sambil difahamkan ada urusan berjumpa anaknya yang belajar di London. Bekas Perdana Menteri pula Ismail Sabri pula sedang menunaikan umrah di Mekah. Mahyadin Yassin dilaporkan bercuti di London bersama keluarganya sehingga 25 Januari depan. Pemimpin PAS termasuk calon Perdana Menteri mereka Dr. Ahmad Samsuri Mukhtar pastinya kini lebih sibuk menangani banjir di Kelantan dan Terengganu berbanding kegairahan menukar kerajaan.
Jadi siapa yang ada di Dubai dan bagaimana boleh wujudnya konon ada usaha ingin menjatuhkan kerajaan? Dalam hal ini, kalau Agong sedang bercuti bersama keluarga baginda di Dubai, untuk apa baginda mau menyerabutkan kepala dengan hal-hal yang boleh diselesaikan di dalam negara? Nak tukar kerajaan, bawalah usul undi tidak percaya dalam parlimen atau kumpulkan seramai 112 ahli parlimen dan kemudian tunggu saja dipanggil berhadap ke Dewan Istana Negara. Kenapa perlu sampai kejar-mengejar baginda ni sampai ke Dubai? Kalau benar sudah ada cukup jumlah, berpakat sambil minum teh tarik di kedai mama pun boleh, dan tak perlulah sampai pergi ke Dubai. Dalam hal ini PH janganlah sesekali terperangkap serta turut terbuai dengan spekulasi yang kononnya ada langkah untuk menjatuhkan kerajaan, yang nyata setakat ini hampir mustahil berlaku kerana jumlah ahli parlimen yang menyokong PN semakin berkurang bukan semakin bertambah. Gembar-gembur kerajaan-kerajaan, kejatuhan kerajaan hanyalah khayalan kerana mereka yang terbuang dan tidak bertuan, sedangkan pemimpin PN yang waras dan bergerak ahli parlimen tenang-tenang saja, tidak peduli pun tentang perkara itu. Peliknya, bagaimana pihak dalam kerajaan sendiri termasuk JCOM yang melihatnya seolah-olah bakal menjadi kenyataan. Di sini saja JCOM sudah terlihat gagal. Ingatkan agensi tersebut mungkin makin berfungsi setelah pemergian Dr. Agus. Aduh. Sabudin Hussein, 30 Disember 2023. Denyut nadi suara rakyat Pekemar Channel. Bye-bye. Selamat sejahtera Malaysia. Selamat tahun baru. Janganlah marah-marah. Okey, tahun baru hari ini rasanya semakin gemuk. Tapi syukurlah, syukur kepada Tuhan. Syukur puji Tuhan kerana makin gemuk. Itu maksudnya banyak berkat. Tapi apa-apa pun jangan sampai gemuk dan menyebabkan sakit. Azam baru untuk turunkan berat badan. Mari kita sama-sama menjaga kesihatan supaya terus sihat, dapat menikmati berkat Tuhan lagi sepanjang tahun 2024. Okey, berita buruk untuk Daim Zainuddin. Ini betul-betul berita buruk buat Daim Zainuddin dan mungkin juga berita buruk untuk geng-geng dia, termasuklah Mahathir, siapa-siapa lagi lah. Rupa-rupanya, wow, Menara Ilham boleh disita sehingga 18 bulan. Habislah. Kalau 18 bulan kena sita, bayangkan kalau pendapatan untuk sewa untuk bisnes Menara Ilham, kalaulah 1 bulan dia boleh untung sampai 100,000. Kalau 18 bulan berapa banyak Daim Zainuddin rugi. Memang bencinya, mesti dia benci. Tapi siapa suruh tak bagi kerjasama? Itulah dia natijahnya. Sabudin Hussein, 30 Disember. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM, diberi kuasa oleh undang-undang untuk menyita Menara Ilham, bangunan pencakar langit setinggi 274 meter milik Daim Zainuddin dan keluarganya sehingga 18 bulan sementara siasatan dijalankan. Itu kata seorang peguam. 18 bulan padan muka. Fahmi Abdul Muin berkata, walaupun tiada siapa yang didakwa mengikut mana-mana undang-undang kanun, pihak pendakwaan boleh memohon kepada Hakim Mahkamah Session mengikut Seksyen 41 Akta SPRM supaya harta itu dilucut hak. Nah, habislah. Boleh dilucut hak. Bukan saja disita, tapi boleh dilucut hak. Hakim kemudiannya akan mengeluarkan warta memanggil mana-mana pihak ketiga yang mempunyai kepentingan untuk hadir ke mahkamah untuk menunjukkan mengapa harta itu tidak patut dilucut hak, kata bekas Timbalan Pendakwa Raya Bank Negara Malaysia itu. Fahmi ditanya tempoh agensi penyiasat boleh membekukan aset alih dan tak alih sementara siasatan bahawa akta tersebut dijalankan. Beliau berkata akta SPRM lebih drakonian berbanding akta pencegahan pengubahan wang haram, pencegahan pembiayaan keganasan dan hasil daripada aktiviti haram 2001 iaitu AMLA.
apabila melibatkan rampasan harta tanpa pendakwaan. Fahmi berkata Akta SPRM membenarkan hak ke atas harta itu dilucutkan jika daim atau sesiapa saja yang dikaitkan dengan harta itu berjaya didakwa. Kemudian ya, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, sekiranya terdapat kesalahan predikat diutamakan, dan jika pihak pendakwaan memperoleh sabitan, maka hak ke atas harta itu boleh dilucutkan, katanya kepada FMT. Minggu lepas dilaporkan bahawa Menara Ilham disita mengikut Seksyen 38-1 Akta SPRM sementara siasatan dijalankan. Menurut Timbalan Pendakwa Raya SPRM Ahmad Akram Garim, Ketua Pengarah Tanah dan Galian di Kuala Lumpur diarah menyita harta itu dalam notis bertarikh 18 Disember. Mana-mana individu yang ingkar notis itu boleh disabitkan kesalahan dan didenda tidak melebihi 2 kali ganda nilai harta itu atau RM50,000, mana-mana yang lebih tinggi, dan dipenjara tidak lebih 2 tahun. Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki mendedahkan bahawa pihaknya sedang menyiasat Daim yang juga bekas Menteri Kewangan atas dakwaan rasuah dan pengubahan wang haram susulan daripada penyitaan bangunan pencakar langit setinggi ataupun yang punya 60 tingkat itu. Sumber daripada Free Malaysia Today, diterbitkan semula di sahbudinhussein.com.net. Tunjuk tadi Suara Rakyat berdebat di channel ini. Bye-bye.